Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, para tetamu Allah di Ramadan yang ke-12? Kita berpuasa, alhamdulillah. Dan hari ini hari yang ke-12, kita bersama dengan juzuk 12 dan kita bersama dengan surah yang ke-12. Kita bersama dengan surah tentang 12 orang anak Nabi Yaqub, dan surah ini turun pada tahun yang ke-12 kenabian dengan ada 12 babak tentang perjuangan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah surah antara surah yang bagi saya sangat memberikan kekuatan apabila ditimpa musibah. Inilah surah Yusuf yang sekiranya kita membaca, kita akan faham satu perkara: nothing happen by accident. Dalam hidup ada detik-detik kita dibenci, dihina, tidak disukai. Dalam hidup kita difitnah atau dipandang dengan pandangan sebelah mata setengah orang. Tetapi itulah perjuangan Nabi Yusuf AS. Yang penting kita kena kekalkan diri kita sebagai seorang muhsinun yang disebut dengan sangat kerap dalam surah Yusuf. Ihsan adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain, lebih baik daripada apa yang orang lain buat kepada dia. Satu. Yang kedua, ihsan adalah kita buat baik tidak mengharapkan ganjaran daripada sesiapa melainkan daripada Allah. Inilah Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan ketampanan wajahnya yang dipaparkan Al-Quran. Yang dipaparkan adalah ketampanan, keelokan, kebaikan, akhlak baginda, ya, kepada saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya menghumbannya, membencinya, menghinanya, kepada majikannya, ya, kepada Raja Mesir, kepada dua orang banduan yang sepenjara dengannya. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah surah Yusuf yang mana kalau kita baca surah ini, dia macam kita baca takdir seseorang. Macam mana tertulis takdir kepada seseorang, dan bukan seseorang itu orang lain melainkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita macam baca apa yang tertulis di Lauh Mahfuz tentang Nabi Yusuf. Maknanya apa? Yang tertulis di Lauh Mahfuz, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang tertulis di Lauh Mahfuz tentang takdir, tentang perkara yang menimpa kita sebagai seorang hamba yang diuji Allah, adalah penuh dengan lana wala alaina, penuh dengan kebaikan, dan bukti kebaikan di setiap rencana Allah itu adalah surah Yusuf itu sendiri. Sebab itu semasa surah ini turun kepada Nabi SAW, ia sesuai pada waktu Nabi sedang menghadapi musibah. Kehilangan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kehilangan Abu Talib, berdarah di Taif, dibenci pada tahap yang paling ekstrim oleh orang-orang Makkah. Namun surah ini membetulkan mindset, belief system Nabi SAW kepada musibah, yakni inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya keburukan, kesakitan yang kamu alami sekarang pasti tiada keraguan lagi akan disusuli nanti dengan kesenangan yang sangat banyak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, satu perkara yang saya nak ulas yang barangkali kita jarang dengar adalah mengapakah surah Yusuf ini selepasnya adalah suratul Ra'du. Ini menarik kerana dakwah Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya adalah berlaku semasa musim kemarau yang hujan tidak pun turun. Dakwah Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya berlaku bukan sewaktu 7 tahun yang pertama bumi Mesir subur, tetapi dakwah itu berlaku semasa 7 tahun yang kedua, di mana kemarau berlaku, lalu Palestin mendapatkan bantuan daripada Mesir, termasuk saudara-saudara Yusuf. Lalu apa yang berlaku kepada saudara-saudara Yusuf alaihi salam, ya, itulah yang seharusnya berlaku kepada kita, di mana saudara-saudara Yusuf ini menerusi surah Yusuf, mereka belajar satu perkara, iaitulah mimpi itu menjadi realiti, di mana mereka tidak menyadari mereka telah menjadi tafsiran mimpi Yusuf alaihi salam 40 tahun lepas. Sujudnya 11 orang anak-anak Yaqub kepada Yusuf alaihi salam tidak lain tidak bukan membenarkan mimpi Yusuf alaihi salam. Dan perlu diingatkan, ia bukan mimpi Yusuf alaihi salam, ia adalah wahyu daripada Allah kepada Yusuf alaihi salam. Pengajarannya, setiap wahyu yang berbicara tentang masa depan, ia pasti menjadi realiti seperti kiamat dan akhirat.
Ini perkara kita kena faham mengapa surah ini bermula dengan mimpi. Dan mengapa surah ini dalam kategori Makkiyah? Kerana antara tujuan surah Makkiyah adalah menegaskan kebenaran realiti kiamat dan hari kehidupan selepas kematian. Antara cara Allah Ta'ala mubin, ya, antara cara Allah menerangkan tentang kebenaran hari kiamat dan hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Al-mubin di situ menerangkan dengan sejelas-jelas keterangan berdasarkan bukti mimpi Nabi Yusuf, di mana 40 tahun lepas ia tidak menjadi realiti, namun akhirnya ia menjadi realiti, di mana 11 itu sujud. Ini menandakan segala yang diwahyukan Allah menerusi Al-Quran tentang masa depan, ia pasti akan berlaku dan tiada sebarang keraguan lagi. Dan lebih menakjubkan apa yang berlaku pada tahun yang ke-15, di mana Yusuf telah mengatakan sesuatu yang tidak dialami oleh Raja Mesir, iaitulah ya'sirun, manusia akan dapat memerah buah anggur dan menyediakan air minuman yang begitu banyak daripada pelbagai jenis buah-buahan. Ini menandakan hujan yang sangat lebat akan turun sebaik sahaja 7 tahun yang kedua selesai. Lalu semua orang memetik hasil daripada kesuburan yang telah kembali. Dan hujan bila turun pada tahun yang ke-15, sudah pasti tidak boleh hujan turun melainkan selepas ar-ra'du, selepas guruh berbunyi dan selepas kilat menunjukkan kedatangannya cahayanya. Jadi menariknya, selepas surah Yusuf ada surah yang cerita tentang peranan wahyu, ada surah yang menceritakan tentang peranan Al-Quran dalam hal-hal memberikan peringatan keras. Kenapa, ya? Kerana rupa-rupanya dia mengingatkan kita kepada surah sebelum, di mana surah sebelum tahun yang ke-15 menunjukkan apa yang Al-Quran kata, apa yang wahyu telah sampai kepada Yusuf menjadi realiti dan tidak fantasi. Jadi Quran juga yang menerusi suratul Ra'd, kalau kita baca, ia adalah petunjuk yang benar daripada Allah bahawasanya wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ia adalah petunjuk kepada kebenaran cerita kehidupan selepas kematian yang tidak seharusnya kita ada sedikit pun keraguan. Jadi tuan-tuan, banyak sebenarnya nak hurai tentang surah Yusuf ini, tetapi cukuplah satu poin saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita dapat fahami satu perkara. Hikmah surah ini selepasnya adalah suratul Ra'd bagi memahamkan kita satu perkara yang saya tak sebutkan sebenarnya, iaitulah sunnatullah kepada orang yang muhsinun. Sunnatullah kepada alam ini, bila datang ar-Ra'd, hujan pasti datang. Tak ada orang boleh menghalang selepas ar-Ra'd datangnya hujan. Tak ada orang boleh halang selepas bunyi yang sangat menggerunkan datanglah hujan yang menyenangkan. Demikianlah Nabi Yusuf mengajar kita satu perkara, tiadalah musibah itu datang melainkan Allah akan sulamkan, datangkan bersama dengannya kesenangan. Baki lagi kita tidak mengetahui bilakah detik kesenangan dan hikmah itu akan berlaku, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.